Okey. Tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, saya nak mempersilakan Puan Aida Kurnia Sulaiman. Silakan. Selamat sore tuan-tuan dan puan-puan. Saya bekas Ketua Properti anda dan kini bergelar usahawan kelahiran Richard. Sila kekal pada hari ini. Hai semua, saya Aida Kurnia Sulaiman. Saya adalah founder kepada Paru Rangup by Antirok. Okay, yang sedia maklum, saya sebelum ni dah bekerja di dalam airline selama 16 tahun. Kebengangan saya tentang diri saya sendiri, sebab saya dah kerja lama di airlines. Kat luar saya bertudung. Okay? Bila balik rumah, saya bertudung lah. Di kerja saya tak bertudung. Jadi membuatkan saya rasa macam aku ni hipokrit sangat. Terlalu hipokrit. Sebab pergi kerja pakai uniform. Bila balik kat tudung. Jadi macam tak tenteram. Jadi saya tak tahu nak buat apa, saya jadi stres, lepas tu saya jadi marah, jadi macam semua benda tak kena. Memanglah duit, Alhamdulillah, kerja di airlines memang saya seronok sangat, saya travel sana sini, ada ramai kawan, dengan suka kita je lah di dalam airlines. Tapi, bila saya dah ada satu perasaan yang macam sakit hati dengan diri sendiri kan, satu hari tu macam saya bengang balik flight tu, saya base dua tempat, KLIA dan juga KLIA dengan Subang Airport. Saya tengah marah, saya tengah sakit hati isteri, saya ternampak dog. Macam mana saya join Richard ni sebab saya ternampak dog. Saya nampak dog dekat airport Subang masa tu. Saya lagilah membuat-buat jiwa saya. Saya nak tahu apa yang dog buat sebenarnya. Masa tu, banyaklah kalau negatif-negatif tu banyak sangat saya dengar daripada luar. Tapi bagi saya bukannya jenis nak judge orang. Saya tak kenal orang tu, saya tak boleh cakap dia macam mana. Saya kena join. Itu adalah diri saya sendiri. Okey, masa mula saya join pramugari sebab apa? Sebab saya tidak dilahirkan dengan emas. Saya bukan anak orang kaya. Mak saya hanyalah seorang kaki tangan kerajaan. Arwah bapak saya juga kerja swasta. Lepas tu saya tengok mak saya susah. Masa tu mak saya seorang ibu tunggal. Ada anak yang kena besarkan. Kira saya yang besar lah masa mak saya jaga tu. Kita orang pernah, mak saya, kita orang pernah masa kecil, mak sebab dia ada rumah, lepas tu dia ada kena bayar kereta tu. So sampai terpaksa tinggal RM2 je masa tu. Ini cerita kenyataan. So sebab itu saya sebagai seorang founder, saya nak bantu, kepakaran saya nak bantu semua orang, terutama suri rumah ataupun siapa-siapa wanita-wanita yang kat luar sana yang struggle untuk cari duit, yang mengharapkan duit daripada suami ke, ataupun menunggu duit datang daripada mana-mana. Kita tak nak. Kita nak diri sendiri yang mencabar di sini untuk usaha cari duit semua. Sebab saya tengok mak saya susah. Sebab itu saya tekad nak juga pergi kelas ritual. Alhamdulillah Allah lorongkan kemudian semua. Lepas tu dalam masa sama saya dah excited nak pergi kelas IDCC masa tu bulan 3 saya ingat lagi. Masa tu flight dah start tak ada, flight dah kurang. Lepas tu saya lagi dah stres sebab kita biasa kerja, saya pula seorang yang rajin kerja. Kalau dekat airline sudah tahu kalau muka saya ni, muka dia je lah saya kerja-kerja sebab saya suka ambil flight orang kalau orang tak nak pergi flight. Itu saya buat. Lepas tu, bila time dan sepatutnya ada kelas dekat Shah Alam tu, dah nak rasa suasana. Saya sanggup bayar untuk super sprint sebab saya nak duduk belakang Titan. Sebab saya tahu bila saya dapat aura yang orang-orang berjaya, so saya nak jadi macam tu. Saya sanggup keluarkan duit lebih untuk tu. Tapi nak jadi cerita juga, dalam masa sama, sebelum kelas tu, saya ada pergi test untuk bawa B-Full. Sebab saya ni rock sikit kan. So saya accident jatuh masa saya tengah training, saya hitam sebab saya low blood pressure. Saya jatuh. Lepas tu saya patah wheelchair. Saya lagi stres masa tu nak masuk kelas 16 ke 18 kalau tak silap saya lah. Lepas tu saya call yang urus tim ritual Iqmal yang banyak bantu saya. Dia kata tak apa, nanti dia akan tolong kat sana semua. Tapi Alhamdulillah mungkin kerana benda tu juga sebab kot saya tak nak susahkan orang. Dalam masa sama PKP start. So dalam masa sama juga saya pergi kelas hanya dekat rumah dengan kaki saya bersemen masa tu. Saya duduk kat rumah atas katil, saya
dengar dok cakap satu-satu. Dan ngam-ngam lepas habis kelas, 19 bulan tu saya terus bertindak. Walaupun keadaan saya masa tu, dengan kaki macam tu, saya buat manual. Macam mana keluarnya nama anti-rock tu? Anti-rock tu adalah panggilan untuk saya daripada anak-anak saudara saya. Sebab saya ni sebelum berhijab, saya memang seorang yang rock. Dengan suara saya pun orang tahu saya memang agak kasar. Jadi saya memang digelar anti rock daripada dulu. So saya rasa saya menggunakan nama ni yang tak ada orang guna. So saya naikkan anti rock tu sebagai brand saya sendiri masa tu. Bila saya dah join kelas 3 hari zero cost marketing, saya ikut macam Dok cakap. Dok cakap buat je buat orang nampak. Saya memang bukan kaki Facebook ke, kalau upload gambar pergi travel sama-sama flight dengan kawan-kawan dulu kat airline, itu sahaja yang saya buat. Yang lain-lain saya tak reti. Saya tak ada live apa, tak ada, semua saya tak pandai. Memang saya kira buta IT. Tapi masa tu saya pandai masak dan dapat ilmu daripada family juga, macam mana nak masak paru tu. Sebab bagi saya paru tak ada orang buat dekat Malaysia yang komersial kan. So saya suka benda yang unik dan tak ada orang yang buat, jadi saya buat, saya cuba. Saya error, alhamdulillah. Masa PKP tu rezeki saya, Sudong dah bantu orang kat luar sana. Permulaan saya berniaga, kita manual, semua manual dengan potong hiris nipis, tak ada mesin, PKP semua kedai tutup. Tapi saya kuatkan semangat juga sebab saya tahu dah cakap you buat je, you dah niat buat nampak, buat rasa, buat semua buat. Dalam masa sama adik saya, Tutina, adik perempuan saya, dia pula jenis kaki live, suka live. So saya cakap, okey aku bagi kau, Kak Ngah bagi kau ni, kau rasa, patut kau rasa. Sebenarnya dia dah suruh saya buat benda ni sebelum saya start niaga. Dia kata, kau punya ni boleh pergi jauh. Tapi saya anggap benda tu macam main-main je lah, tak nak fikir kan. Sebab kita dah selesa. Terlalu selesa bekerja di awan biru, pakai baju cantik, punya make up, jalan-jalan, itu yang saya rasa. Tapi bila dah sampai setahap, bila umur dah 30-an, saya rasa saya perlu ubah kepada yang lebih baik. Niat saya dan nak bantu orang lain, bukan untuk diri saya je, nak bantu orang kiri kanan depan belakang saya. Masa PKP, alhamdulillah kawan-kawan saya yang tak fly, yang kita semua tak ada flight masa tu, semua jadi dropship saya, ejen saya masa tu masuklah captain yang join kita, sama-sama menerima dapat duit, sama-samalah menjadi pendapatan. Tapi kebengangan saya yang kedua, maafkan saya sebab saya ni terlalu excited nak cerita. Masa tu saya dah flight saya dah kurang, apa yang flight saya ada saya bagi orang. Kebetulan masa tu Richua ada buat kelas. Lepas tu saya dah giveaway flight saya dekat kawan saya, tiba-tiba office call suruh saya buat flight juga. Saya tengah stres lagi lah, aku kena pergi flight lagi ke? Aku dah bagi ke orang, takkan aku nak pergi flight lagi. Apa yang saya buat, saya pergi juga. Tapi saya stres, saya tengah marah dengan diri saya sendiri. Bodohnya aku masa tu, kata aku dah pergi kelas, dah dengar dia kata kau tak boleh buat kerja dalam masa 2 kerja dalam satu masa. Masa tu macam superwoman lah, konon-konon terror sangat, itulah inilah, pandai lah itulah kan. Lepas tu bila dah kena kat batang hidung baru macam dah tak tahu nak buat apa. Last balik flight tu, malam tu juga saya decide besoknya saya pergi ada kelas, saya kena pergi office. Saya resign 24 jam tanpa saya fikir, sebab saya fikir nama itu saya nak tolong orang, saya nak pakai tudung sepenuh masa, saya nak fokus pada bisnes, saya nak pergi apa yang saya nak. Dan masa sama mak saya tak yakin dengan saya tunjukkan result sampai mak saya, alhamdulillah sampai sini mak saya terima keputusan saya. Sebab mak saya seorang pegawai kerajaan, yang tahulah orang-orang dulu-dulu kan kerajaan ke, bila tahu anak-anak dia dah ada kerja tetap, saya seorang pekerja tetap di airlines. Lepas tu dia risau kalau anak dia tak mampu untuk dapat duit yang lebih macam tu. Tapi sebenarnya bila saya berniaga, alhamdulillah rezeki saya tu lagi luas. Tuan Ras tak tahu lagi ke saya tak. Aku selalu jumpa. Apa khabar Puan, sihat? Alhamdulillah. Wah, Tania. Baru saya tahu kenapa orang panggil anti rock. Suara tu yang rock. Suara. Sebelum nyanyi. Tadi mula-mula. Baik Puan, Tania atas pencapaian so far. Kita nak tunjukkan slide pencapaian Puan, silakan. Baik, sebelum Spire, before Spire Total Sale 2019 belum mula lagi. So bermula 2019, apply Spire pada Oktober 2020, capai the first million pada Disember 2020.
1 juta dan total sale 2020 adalah 1.2 juta. Tahniah pada Puan, insya-Allah. Baik, tepukan untuk Puan. Baik Puan, menyesal tak resign daripada airlines dan sekarang ni fokus buat bisnes? Tak, sebab saya rasa dulu kita hanya dalam airlines tu kan kita fokus kepada nak tolong orang in emergency situation dalam flight tau. Itu pun memang jarang-jarang berlaku. Tapi bila kat luar ni, kita tolong orang tu hari-hari. Dia lain. Bila kita tolong orang ni, kita punya jiwa tu rasa macam, aku kena tolong dia. Contoh kalau kita punya dropship down, kita pergi sampai rumah dia, kita bakar balik dia, tunjuk lagi ni. Jadi dia orang je seronok. Saya ni suka bercakap, lepas tu saya selalu telefon dropship saya telefon agent saya. Boleh nampak. Berapa target tahun ni Puan? Berapa target tahun 2021? InsyaAllah kalau saya dengan 2 juta dulu sebab saya masih dalam proses dulu. InsyaAllah. Saya harap saya minta doa daripada semua titan-titan dekat sini ke orang yang berjaya tu doakan saya juga sebab saya dari dunia permangan tukar kepada dunia Allah. Jauh sangat berbeza. Apa Puan, semua orang ada proses masing-masing. Ada setengah orang tu dia lambat sikit kemudian dia sangat laju. Ada setengah orang tu laju dan dia akan slow balik. So semua orang ada proses masing-masing. Yang penting you terus sabar, terus percaya pada proses, insya-Allah you akan capai apa yang you nak capai. Insya-Allah. Baik Puan, apa pesanan you terakhir pada penonton kita hari ini? Silakan. Okey, kat luar sana, satu, mindset. First thing first, mindset. Lepas tu fokus, konsisten. Cari mentor. Tak payah yang lain. Kat sini dah ramai sangat jutawan dekat Richwork ni. Yang dah berjaya, you all tengok daripada tadi, dah beberapa tahun kan, termasuk saya sendiri. So saya dah nampak dot depan mata lagi, saya confident. Itu pun nampak tanpa sengaja dekat airport kan. So saya lagi yakin yang aura dot tu ada membawa saya ke sini. Alright, tepukan untuk Puan Haida. Tahniah dan saya doakan semoga you capai 2 juta tahun ni insya-Allah. Alright, all the best Puan untuk tahun ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.